محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. Kata dia, dan menjalani pula qadi dan imam haramain atas mengisbatkan sifat idrak, artinya mendapat. Baik, dia kata pendapat Qadi Abu Taib Al-Baqilani dan Imam Haramain, mereka mengisbatkan satu lagi sifat yang dinamakan idrak selain daripada 20 sifat yang telah lalu. 20 sifat yang telah lalu, iaitu daripada sifat wujud sampai kaunuhu mutakalliman. 20 itu sabit bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Itu pada qaul yang masyhur, pada qaul yang rajih, qaul ataupun pendapat Imam Abul Hasan Asy'ari, yang wajib kita ketahuinya hanya 13 sifat. Pada qaul yang masyhur, ya, 20 sifat. Kemudian pada pendapat Imam Haramain dan Qadi Abu Taib Bakar Muhammad Al-Baqilani, dia kata ada satu lagi sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang namanya sifat idrak. Jadi Qadi Al-Baqilani dan Imam Haramain serta dengan ashabnya, mereka mengisbatkan sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa makna idrak? Artinya arti idrak mendapat. Dan ia pada mereka itu sifat yang qadimah. Dan ia pada mereka itu pada pendapat Imam Haramain dan Qadi merupakan sifat yang qadimah. Merupakan sifat yang qadimah, bukan sifat hadithah dah. Sifat yang qadimah yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang ada dirinya pada zat Allah Ta'ala. Mendapat ia, ini tugas bagi sifat, tugas bagi sifat idrak, yang mendapat ia dengan sifat idrak ini oleh Allah Ta'ala. Kalau mendapat ia idrak, mendapat ia Allah, ya, mendapat ia Allah dengan sifat idrak ini akan segala yang disentuh dan segala yang dicium dan segala yang dikecap, jadi yang dirasa, tetapi dengan ketiadaan berhubung dengan segala yang tersebut, berhubung zat Allah Ta'ala dengan segala perkara yang tersebut. Itu syaratnya. Sifat idrak ini suatu sifat yang qadimah yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang dengan dia tugas sifat tersebut, wazifah bagi sifat idrak ini, dia dapat mengesan, dapat mendapat segala perkara yang disentuh, dapat kesan segala perkara yang disentuh dan segala perkara yang dicium dan juga segala perkara yang dapat dirasa, tetapi bukan dengan berhubung zat Allah Ta'ala dengan perkara tersebut. Kita kalau nak sentuh, nak rasa sesuatu, kita kena sentuh dengan tangan kita. Sentuh satu benda tu, panas ataupun sejuk, maknanya jisim kita, zat kita kena sentuh benda yang disentuh tu, baru boleh rasa panas ataupun sejuk. Begitu juga kita nak cium sesuatu yang wangi ataupun busuk, mana jirim bahan yang wangi dan busuk itu perlu berhubung dengan hidung kita. Begitu juga kita nak rasa sesuatu makanan manis ataupun masin, kena rasa dengan lidah kita. Tetapi Allah Ta'ala zatnya tak berhubung, tak macam tu. Makna apabila ada sifat idrak ini, bukan makna zat Allah Ta'ala kena berhubung terus dengan perkara-perkara yang disebutkan tadi, dengan perkara yang disentuh, perkara yang dicium dan yang dikecap. Kerana itu mustahil atas Allah Ta'ala. Apabila berhubung zat dengan perkara baru, dia akan jadi baru, dia tak akan berhubung. Kita tak apalah, kita perkara baru, apa wazifah ataupun tabiat kitanya
Apabila nak merasai suatu yang boleh disentuh, kita kena hubung jisim kita dengan benda yang disentuh. Kalau nak tahu benda yang dicium, kena berhubung perkara yang dicium itu dengan hidung kita. Begitu juga perkara yang dirasa, kena berhubung bahan-bahan yang kita nak rasa tu, perkara-perkara yang nak dirasa tu dengan lidah kita, baru dapat rasa. Masin ataupun manis misalnya. Maka sifat idrak Allah Ta'ala bukan macam tu. Baik. Dan kata qil, kata qaul, pendapat yang dhaif. Kata qil ni makna kata pendapat, dan terdapat satu pendapat yang dhaif, kata setengah ulama daripada kalangan mereka yang menyabitkan sifat idrak bagi Allah Ta'ala ni. Kata setengah daripada mereka itu, yang mendapat dengan sifat ini ialah segala yang mawujud, bukan semesti perkara yang dicium, perkara yang dikecap, dan juga perkara yang disentuh sahaja. Bahkan asalkan perkara itu mawujud, perkara itu ada diri dia, tak syarat tiga perkara ini, maka dapat dikesan oleh sifat idrak ini. Dapat oleh sifat idrak ini. Itu kata qil. Tapi yang muktamadnya, sifat idrak ini khusus bagi perkara yang disentuh, yang dicium dan yang dikecap, dengan ketiadaan berhubung. Ingat, dengan tidak berhubungnya zat Allah Ta'ala dengan perkara tersebut. Baik. Katanya, dan mustahil lawannya. Yani dan lawan bagi sifat idrak ini mustahil di atas Allah Ta'ala. Baik. Apa lawannya? Iaitu ketiadaan mendapat. Dan menjalani pula Maturidiyah, menjalani oleh ulama yang mengikut mazhab Abu Mansur al-Maturidi, dinamakan Maturidiyah. Ya, menjalani oleh Maturidiyah atas mengisbatkan sifat takwin. Baik, Maturidiyah dia isbatkan satu sifat yang namanya sifat takwin. Dia isbatkan bagi zat Allah Ta'ala. Tadi sifat idrak, tambahan di atas 20 sifat tadi, tambahan di atas 20 sifat Allah Ta'ala, dan tambahan di atas satu sifat idrak tadi. Terdapat daripada kalangan ashab Abu Mansur al-Maturidi, mereka berpendapat bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala satu sifat yang bernama takwin. Satu sifat yang namanya takwin. Baik, arti takwin itu mengadakan. Mengada-ngadakan, bukan mengada-ngada, mengadakan. Dia buh dua kali tu. Maknanya mengadakan. Takwin makna mengada-adakan sesuatu. Bahasa terjemah bahasa asalnya dia tulis mengada-ngadakan, tapi kalau bahasa moden jadi mengada-ngada tu makna lain. Maksudnya mengadakan. Baik. Dan ia sifat takwin ini pada mereka itu Maturidiyah, ta'rifnya ialah sifat yang qadimah. Ta'rif di sisi Maturidiyah, bukan di sisi orang lain. Di sisi Maturidiyah, takwin ini sifat yang qadimah, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yakni yang ada dirinya pada zat Allah. Mengada ia sifat ini ataupun Allah Ta'ala, mengada ia Allah Ta'ala dengan sifat takwin ini, mengada ia Allah Ta'ala dengan sifat takwin ini akan sesuatu, dan meniada ia sifat takwin itu dengan dia, dan meniada ia Allah Ta'ala dengan sifat takwin ini akan sesuatu. Itu tugas bagi sifat takwin. Sifat takwin tugasnya, wazifahnya mengadakan, Allah Ta'ala adakan sesuatu dengan sifat takwin ini, dan juga Allah Ta'ala tiadakan, mengadamkan sesuatu dengan sifat takwin ini juga. Baik, apa beza dengan qudrah? Apa beza qudrah dengan takwin? Sebab qudrah pun nampak nak sama daripada ta'rif ke. Ta'rif yang kita baca dulu, qudrah pun dia mengadakan mungkin, tugas dia, dan mengadamkan mungkin, mengadakan sesuatu dan mengadamkan sesuatu. Tapi di sini disebut sesuatu, dia tak sebut mungkin. Kena jaga ibarat dia. Apa beza dia di antara qudrah dengan takwin? Baik, qudrah ni pada pendapat
Maturidiyah. Pendapat mereka ini Maturidiyah. Pada pendapat Maturidiyah ada beza di antara kudrat dengan takwin. Bukan benda yang sama. Kalau benda yang sama tak payah tulis dah takwin tu, cukup dengan kudrah, tak payah tambah takwin. Beza dia senang saja. Kudrah dia, tugas dia menyediakan bagi mungkin itu menerima untuk menjadi apa pada waktu hadis esok, menerima untuk ada ataupun tidak, menerima untuk dijadikan manusia ataupun jadikan manusia ataupun lain pada manusia. Misalnya dijadikan manusia itu sempurna sifatnya ataupun tak sempurna sifatnya. Jadi maknanya dia ada dua tugas di sini. Qudrat dia buat mungkin tu, untuk mungkin tu sedia menjadi sesuatu pada waktu imkan. Tugas takwin dia bentuk. Okey, kalau dia bersedia untuk menjadi dah, sedia untuk apa? Untuk wujud, maka takwin mewujudkan dia. Bersedia untuk apa? Untuk adam, maka takwin mengadamkan dia. Bersedia untuk hidup, maka takwin menghidupkan dia. Bersedia untuk apa? Untuk mati, maka takwin mematikan dia. Bersedia untuk menerima rezeki, maka takwin merezekikan dia. Jadi macam tu. Nampak tak? Senang nampak contoh. Contoh ni memang senang. Kalau tak nampak lagi sajalah. Perbandingan di antara kudrat dengan takwin. Jadi ibarat kudratnya macam orang uli tepung. Ibarat takwinnya kita ambil kudrat dulu. Ibarat kudrat macam orang uli tepung. Ambil tepung, campur dengan air, uli. Okey, siap. Jadi apa? Jadi ajin kan. Arab panggil ajin, kita panggil apa? Tepung yang diuli. Tak ada bahasa kan. Tepung bila dah uli dia panggil ajin, betul tak? Ajin, istilah dia lah. Doh. Betul. Betul. Baru teringat doh. Betul. Dalam buku-buku ya. Melayu kita ada juga doh. Doh tu apabila benda yang sudah diramukan, betul tak? Diramuan kan, ataupun diuli, betul tak? Diuli no. Tepung yang diuli panggil doh. Tepung yang diuli panggil doh. Dalam buku-buku masakan dah lah. So, saya baru teringat ya. Duduk tengok dalam buku masakan tu doh, istilah tu lupa. Ajin ataupun doh. Tugas kita hanya uli saja. Uli takat buat doh ataupun buat bagi jadi ajin. Kemudian tugas takwin ni, tugas kudrat takat tu saja. Tugas takwin bila dah jadi doh tu, jadi tepung yang uji, ikut dia nak buat apa. Dia merasa rasa nak makan kari pak ni, uli potong kecil-kecil, buat apa nama tu, kulit kari pak tu. Berasa nak buat roti canai, ambil perak buh dengan apa, dengan margarin tu, buh peti air, simpan tak, buat roti canai. Berasa nak buat kuih samprit, campur dengan margarin, buah telur pula ke misalnya. Tapi tak boleh dah kan, pasal dah uli. Dah contoh, maknanya dia nak buat apa? Kerja takwin tu dia akan bentuk selepas pada tepung tu bersedia untuk dijadikan apa-apa makanan, dijadikan apa-apa kuih dan makanan. Jadi dia ada dua lah tugas masing-masing. Kudrat buat takat tu saja, persediaan untuk ni. Contoh yang keduanya, tanah yang di tanah liat tu, orang duk buat apa? Duk buat apa nama labu tu kan, pasu. Tanah liat kita ambil, kerja kudratnya dia tanah liat, dia ambil uli dengan air, kemudian buat apa nama doh dia tu dengan tanah. Kemudian kerja takwin dia bentuk, buat tembikar, buat pasu, buat labu sayung, nak buat apa, nak buat cawan, buat pinggan, semua boleh dengan tanah liat tu. Jadi tugas tak sama. Nampak tak? Jadi dalam mazhab Maturidiyah ni, apabila mereka mensifatkan, mengisbatkan sifat takwin bagi Allah Ta'ala, bermakna kudratnya tugas takat tu, takat menyediakan
untuk mungkin tu untuk menerima bagi dibentuk, dijadikan macam mana, diberi rezeki, menerima untuk dibentuk jadi manusia dan sebagainya. Dibentuk, dikeluarkan daripada Adam kepada wujud, daripada wujud kepada Adam dan sebagainya yang berlaku di alam ni. Baik, itu makna itu perbezaan di antara takwin dengan qudrah. Kata dia, tetapi jika ta'alluq dengan mengadakan dinamakan ijad. Jadi makna takwin ini, kalau dia ta'alluq dengan mengadakan, dengan cara mengadakan, maka dinamakan ijad takwin tersebut. Jadi takwin tu dia banyak nama. Kalau kerja dia mengadakan, dinamakan ijad. Dan jika ta'alluq dengan meniadakan, ta'alluq dengan tu taswir bagi meniadakan, taswir bagi ta'alluq, nah. Dengan tu taswir bagi ta'alluq. Macam mana ta'alluq? Iaitu dengan cara meniadakan, dinamakan i'dam. Nama takwin tu i'dam pula. Dan jika ta'alluq dengan menghidupkan, jadi dengan yang ada pada itu semua dipanggil dengan taswiriyah. Kalau Arabnya dipanggil bertaswiriyah. Nak taswir ta'alluq tu apa? Ditaswir dengan mengadakan, ditaswir dengan meniadakan. Ta'alluq tu, ta'alluq yang ditaswirkan dengan mengadakan, ta'alluq yang ditaswirkan dengan meniadakan. Baik, dan jika ta'alluq dengan menghidupkan, dinamakan ihya. Dan jika ta'alluq ia dengan merezekikan, dinamakan razqun. Baca razqun bi fathir ra. Rizqun iaitu benda ma yurzaqu bih, kan? Benda yang diberi rezeki. Kalau razqun masdar, mana bagi rezeki. Rizqun rezeki itu sendiri, itu benda yang kita dapat hasil daripada rezeki yang Allah Ta'ala bagi, nikmat yang dapat tu panggil rizqun. Razqun tu ialah perbuatan dia. Jadi dinamakan razqun kalau takwin itu ta'alluq dengan memberi rezeki. Demikianlah engkau kias-kiaslah. Kalau mati, nama dia apa? Kalau i'dam lah, i'dam. Kalau meniadakan, makna i'dam. Razqun, batu menurunkan hujan dan sebagainya, ikut ta'alluq dia. Baik, kata dia, dan menafikan sifat takwin ini oleh Asy'ariyah dan menjadikan mereka itu Asy'ariyah akan segala yang tersebut itu beberapa ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrat. Jadi mazhab Asy'ariyah, mereka menafikan sifat takwin ni. Tak ada sifat takwin, makna tak ada yang nama sifat yang qadimah yang ada di zat Allah Ta'ala, yang tugas dia mengadakan sesuatu dan meniadakan sesuatu mengikut ta'alluq masing-masing. Ta'alluq mengikut tadi ni, yang nama dia takwin tak ada, dia kata tak ada. Sebenarnya hak tu semata-mata beberapa ta'alluq tanjizi hadis yang banyak. Semata-mata bagai-bagai ta'alluq tanjizi hadis daripada qudrat tu sendiri. Qudrat dia ada ta'alluq tanjizi hadis. Qudrat kalau dia nak buat nak beri rezeki, panggil razqun. Ta'alluq dia tu dinamakan razqun. Kalau nak mengadakan, ta'alluq tanjizi hadis tu dinamakan ijad. Kalau nak mengadamkan, ta'alluq dia dinamakan i'dam. Ta'alluq tu sendiri bermakna apa? Bermakna ta'alluq tanjizi hadis di sini dia bukan sifat. Pada mazhab, pada pendapat Asy'ariyah, takwin di sini bukan sifat tapi semata-mata ta'alluq sahaja. Dan dia dipanggil sifat fi'il. Dipanggil sifat fi'il. Sifat fi'il ni baru. Hukum dia baru. Sifat fi'il Allah Ta'ala, hukum dia baru. Sifat fi'il Allah Ta'ala hanya ada hanya daripada jenis ta'alluq sahaja. Macam ta'alluq qudrat ataupun ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrat itu dinamakan juga sifat fi'il. Dia ada dua, sifat zat dengan sifat fi'il. Sifat zat dia qadimah, macam sifat qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, dia qadimah. Sifat fi'il dia
hadisah. Pasal apa? Pasal dia tajaddud, dia sedia berulang-ulang dan banyak. Sifat qadimah tak boleh, dia kena satu saja. Qudrat dia satu, tetapi takluk dia berbilang-bilang, banyaklah takluk dia kan. Maka takluk itu dinamakan sifat fi'il. Hukum dia baharu. Pasal apa baharu? Pasal dia berbilang-bilang. Dia berbilang-bilang. Dia semata-mata takwin ini sebenarnya bukan sifat zat, tetapi sifat fi'il. Yang sifat fi'il tu yang ibarat daripada ta'alluq tanjizi hadis ya. Bukan benda yang lain, bukan benda berasingan tak. Semata-mata takwin itu ialah ta'alluq bagi tanjizi hadis, ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrat, itu saja, bukan lain, yang kita namakan sebagai sifat fi'il. Bila sifat fi'il ni tak boleh bilang sebagai sifat zat Allah Ta'ala, sifat fi'il di luar. Jadi dua mazhab ni berbeza lah. Baik, kata dia dan mustahil lawannya, dan lawan bagi sifat takwin ini mustahil atas Allah Ta'ala, iaitu ketiadaan mengadakan, tiada mengada-ngadanya. Jadi mengadakan sesuatu dan mengadamkan. Baik, dan atas mengisbatkan sifat idrak dan sifat takwin, berkata setengah muhaqqiqin yang mutaakhirin, bermula yang terlebih hampir ditambahkan pula pada sifat ma'nawiyah akan dua sifat. Pertama, kaunuhu ta'ala mudrikan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendapatkan, dan melazim ia kaunuhu ta'ala mudrikan ini akan sifat idrak. Dan mustahil lawan dia, lawan bagi sifat kaunuhu mudrikan itu mustahil atas Allah Ta'ala. Yang keduanya pula kita kena tambah kaunuhu mukawwinan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mengada-ngadakan, yang mengadakan. Dan mustahil lawannya ni, dan lawan bagi kaunuhu mukawwinan mustahil atas Allah. Jadi makna di sini di atas qaul yang mengisbatkan sifat idrak dan sifat takwin, maka berkata oleh ulama yang muhaqqiqin mutaakhirin daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah, maka qaul yang lebih hampirnya kepada yang pada betul, yang terlebih hampir kepada betul, dia kata terlebih hampir kepada kebenaran, ditambah pula sifat ma'nawiyah bagi dua sifat ni. Kerana dia macam seolah macam sifat ma'ani, sifat idrak ni dan sifat takwin ni dia tambahan kepada sifat ma'ani yang tujuh. Bila tambahan pada sifat ma'ani yang tujuh, maka sifat ma'ani dia kena ada ma'nawiyah dia berlaziman, maka ditambah pula dua lagi sifat, iaitu kaunuhu mudrikan, lazim bagi sifat idrak, dan kaunuhu mukawwinan, lazim bagi sifat takwin. Jadi jumlah keseluruhannya jadi berapa dalam akidah kita? Asal akidahnya 20 yang wajib, 20 istihalah mustahil, satu yang harus, jadi semua 40. Kalau tambah 2 ni jadi 22, campur 22 jadi 44, 44 semuanya. Baik, atas qaul yang menyabitkan takwin dan idrak. Kata dia, dan maka atas barang yang tersebut ini jadilah segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu 24 sifat. 24 sifat termasuk mukawwinan, jadi 48 semua. 24, 22, 20 sifat yang telah lepas daripada wujud sampai kaunuhu mutakalliman. 2 sifat tambah takwin, idrak dengan takwin, kemudian tambah dia punya ma'nawiyah, kaunuhu mudrikan dan kaunuhu mukawwinan, jadi 24. Lawan dia pula mustahil, jadi 48 lah semua. Baik, dan segala yang mustahil pula 24 pula, keseluruhannya jadi 48. Dan harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan tiap-tiap mungkin dan meninggalkan perbuatnya. Baik, jadi habis berkenaan dengan perkara yang wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga perkara yang harus. Kesemuanya 20 ataupun 24. Baik, kemudian dia masuk nak membahaskan tentang satu perkara yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Tadi dia cerita perkara wajib dan perkara mustahil, ni nak cerita perkara harus sahaja. Dia kata harus bagi Allah Ta'ala
memperbuatkan tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuatnya, yang ini tiap-tiap mungkin. Sifat yang harus bagi Allah Ta'ala ni satu sahaja. Perkara harus bagi Allah ialah buat mungkin ataupun meninggalkan. Itu saja. Baik, kalau kita tengok ni, rasa-rasa biasa dengar tak? Bila sebut harus bagi Allah Ta'ala memperbuat tiap-tiap mungkin tu, nak kena kat mana? Dan meninggalkan perbuatnya. Apa makna harus bagi Allah Ta'ala memperbuat? Mana Allah Ta'ala harus bagi dia buat mungkin ataupun meninggalkan, bukan wajib nak. Kalau dia ada, dia nak atas kehendak Allah Ta'ala, dia boleh buat kita dan tak boleh buat. Dia tak buat kita, dia andamkan kita. Harus sahaja, bukan wajib. Jadi meninggalkan, buat mungkin, buat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia tu, dia nak kena kat mana? Dia kena kepada takluk tanjizi hadis. Sama kerja bagi kudrat. Apa dia kerja kudratnya? Tugas kudrat, tanjiz, tanfiz, iaitu pada waktu imkan dia terus buat apa mungkin kan, bila sampai masa dia mengikut apa bertepatan dengan kehendak Allah Ta'ala pada azali. Kalau dia nak adamkan lah mungkin tu. Kalau dia nak adakan. Itu ta'alluq tanjizi hadis kan, bagi kudrat. Baik, Allah Ta'ala nak ta'alluq tu, apa hukum dia? Haruskah, wajibkah, mustahil? Harus sahaja. Itu cerita harus ni. Nampak tak? Memperbuat tiap-tiap mungkin dan meninggal tu hanya semata-mata ibarat bertakluk tanjizi hadis bagi kudrat. Jadi natijah dia harus bagi Allah Ta'ala dengan sifat kudratnya, dia takluk mengadakan mungkin ataupun meniadakan mungkin. Harus sahaja. Allah Ta'ala buatlah mengikut kehendak dia kan. Tapi hukum kita nak kata Allah Ta'ala buat dia wajib ke, harus ke? Harus saja, bukan wajib. Kerana apa? Kerana nak rad Mu'tazilah kata wajib Allah Ta'ala buat mungkin ni. Wajib Allah Ta'ala buat salah dan aslah. Jadi didatangkan akidah yang terakhir ni, Ahli Sunnah wal Jamaah pegang dalam akidah dia, Allah Ta'ala dengan sifat kudratnya apabila ta'aluk nak mengadakan mungkin ataupun meniadakan, hukumnya harus sahaja, bukan wajib, sebagaimana akidah Mu'tazilah. Baik, dan mungkin itu, apa makna mungkin? Apa makna mungkin dalam kata dia tiap-tiap mungkin? Dia kata, dan mungkin itu ialah tiap-tiap barang yang harus adanya dan tiadanya. Mungkin ialah tiap-tiap perkara yang boleh ada dan boleh tak ada. Harus ada dan harus tiada. Boleh ada dalam masa satu masa dan boleh tiada dalam masa yang lain, bukan dalam masa yang sama. Ada dan tiada dalam masa yang sama itu mustahil. Tapi ada dalam masa yang lain, tiada dalam masa yang lain pula. Boleh bersilih ganti, tukar. Macam gerak diam sesuatu kan. Sekarang kita gerak, sekarang kita diam, kemudian gerak pula. Maka gerak diam itu dipanggil benda mungkin, yang boleh berubah keadaan dia. Kita ni dipanggil benda mungkin kerana boleh berubah keadaannya. Harus ada kita dan harus tiada. Harus gerak kita dan harus diam kita. Baik, apa beza di antara mungkin dengan makhluk? Kadang-kadang orang sebut mungkin, kadang-kadang orang sebut makhluk. Apa beza di antara mungkin dengan makhluk? Beza dia, mungkin ini dia umum, makhluk dia khusus. Makhluk ialah daripada isim maf'ul. Isim maf'ul daripada khalaqa yakhluqu khaliqan wa fahuwa makhluqun. Fahuwa khalaqa yakhluqu khalqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun. Makhluqun isim maf'ul daripada maddah khalaqa. Khalaqa maknanya Allah Ta'ala buat daripada tak ada kepada ada.
Benda yang sudah ada dah dipanggil makhluk. Mungkin yang umum. Benda yang tak ada pun panggil mungkin. Benda yang sudah ada pun, sudah dijadikan pun dipanggil mungkin juga. Benda yang belum dijadikan pun dipanggil mungkin. Asalkan dia boleh bersifat dengan dua sifat ni. Boleh bersifat dengan harus berubah. Nama mungkin daripada madah amkana yumkinu tu sendiri, makna dia boleh berubah-ubah. Imkan, mungkin boleh berubah sana, boleh ubah kot ni. Jadi maknanya di sini mungkin ni lebih umum. Makhluk apabila sudah dijadikan dipanggil makhluk. Mungkin termasuk benda yang belum dijadikan dan benda yang sudah dijadikan. Benda yang sudah dijadikan dipanggil makhluk, kita boleh panggil mungkin. Tetapi mungkin tu kita boleh panggil makhluk. Balik makhluk tu kita boleh panggil mungkin tu kita panggil makhluk, tetapi makhluk tak boleh panggil mungkin. Dia ada umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak Jadi tiap-tiap umum khusus, yang umumnya mungkin, makhluk tu khusus. Jadi tiap-tiap makhluk kita boleh panggil mungkin, maka tak lazim tiap-tiap mungkin digelar sebagai makhluk. Tak boleh, kerana makhluk tu khusus pada benda yang sudah dijadikan. Benda yang sudah dijadikan. Baik, itu beza dia. Supaya apa? Supaya masuk mungkin ma'dum. Mungkin ma'dum, mungkin yang belum ada lagi. Kalau makhluk mungkin mawujud, makhluk tu mungkin mawujud, belum ada, dipanggil mungkin ma'dum. Mungkin ma'dum ni macam, contoh yang paling senangnya anak orang mandui. Itu mungkin ma'dum, memang tak ada, memang tak akan zahir dah. Mandui tu apa dia? Mandui tu nama bagi tak ada anak. Anak bagi orang mandui memang tak ada, memang confirm tak ada. Kita bubuh nama tu anak tu benda mungkin, tapi namanya mungkin ma'dum. Pasal apa? Pasal dia memang tak boleh zahir sama sekali. Kerana ma'dum, kerana daripada istilah mandui tu kita tahu dah, nama bagi tak ada anak, nak zahir macam mana? Tapi dia masuk di bawah kumpulan mungkin ni, anak orang mandui. Baik, dan dalil atas yang demikian itu, dia kata, mana bukti dan dalil menunjukkan harus bagi Allah Ta'ala memperbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuatnya. Dalilnya bahawasanya jika ataupun jikalau wajib atas Allah Ta'ala memperbuatkan suatu atau meninggalkan dia akan sesuatu, nescaya jadilah yang jaiz itu wajib, atau jadilah yang jaiz itu mustahil. Dia akan terbalik hakikatnya. Kalau wajib atas Allah Ta'ala buat suatu ataupun meninggalkan suatu, maka benda yang harus tu akan jadi wajib. Benda yang harus dia akan jadi wajib. Macam ni, kalau wajib buat kita akan jadi wajib, tak akan berubah dah. Allah Ta'ala wajib buat, dia tak boleh ubah, buat bagi jadi tu. Ataupun Allah Ta'ala mengadamkan kita, dia mengekalkan adam sesuatu tu, dia tak boleh buat, jadi mustahil. Kerana apa? Kerana takrif wajib tu benda yang mesti sabit diri dia. Mesti, kalau ada, kalau mesti tak ada. Mesti ada lah. Benda yang mesti tak boleh terima, tak ada. Tak boleh terima, tak ada. Mesti ada. Maknanya benda yang tak berubah, tetap. Benda disebut al-wajib tu benda tetap, benda mesti, benda yang tak boleh berubah keadaan hakikat dia. Benda mustahil tu benda yang tak ada pada awal lagi. Umbi hakikat dia tu tak ada, dia tak boleh bertukar. Jadi maknanya kalau jaiz ni, kalau Allah Ta'ala wajib atas dia buat, kalau buat dia tak boleh ubah dah. Betul tak? Wajib atas Allah Ta'ala bermakna bila dia buat sesuatu tu, sesuatu tu akan kekal dengan sebab dia buat. Bila kekal tu dia akan jadi wajib, tak boleh ubah dah. Kalau dia begitu sebaliknya, kalau satu benda tu dia adamkan benda tu, dia nak ubah bagi jadi ada, tak boleh dah, dia akan jadi mustahil. Sebab tu berubah hakikat tak sah hukumnya dari segi kaedah aqliyah. Benda yang jaiz akan jadi wajib, benda yang jaiz juga akan jadi mustahil. Baik,
Maka sabitlah bagi Allah Ta'ala tu harus bagi dia memperbuatkan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu daripada mungkin. Katanya maka diketahui daripada yang demikian itu bahawasa Allah Ta'ala itu tiada wajib atasnya memperbuat sesuatu daripada mumkinat. Kita faham, diketahui dan difaham daripada yang tersebut, daripada perkataan di atas, harus bagi Allah Ta'ala memperbuat mungkin dan meninggalkan dia. Difaham di situ maknanya tiada wajib atasnya atas Allah memperbuat sesuatu daripada mumkinat. Tak wajib memperbuat sesuatu daripada mumkinat. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Bila kata harus, makna tak wajib. Bersalahan bagi Mu'tazilah, berlainan pendapat dan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan pendapat dan pegangan Mu'tazilah. Itu makna bersalahan. Baik, tak mana tempat salahnya, bersalahan tempat berselisih pendapatnya, yakni pada kata mereka itu Mu'tazilah, wajib atas Allah Ta'ala memperbuat salah dan aslah. Wajib atas Allah Ta'ala memperbuat salah dan aslah. Apa makna salah dan aslah? Artinya yang baik dan yang terlebih baik. Salah makna yang baik, aslah yang terlebih baik. Baik, itu pegangan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata, apa maksudnya di sini? Maksudnya, jika ada di sana dua perkara, salah ni apa dia? Salah benda yang baik, lawannya fasad. Aslah benda yang terbaik, lawannya baik. Nampak tak? Lawan dia mesti baik lah. Lepas tu dalam banyak hak baik kita ambil yang terbaik, dia panggil aslah. Nampak kan? Baik, di antara dua ni kaedah akliyah pada pandangan Mu'tazilah. Di antara salah dengan fasad, di antara aslah dengan salah, dua benda ni muqabilan, salah dan fasad. Maka wajib atas Allah Ta'ala pilih salah untuk hamba dia, berbanding dengan fasad. Kalau bab aslah pula dengan salah, wajib Allah Ta'ala memilih aslah, buat aslah tu berbanding dengan salah untuk hamba dia. Mana kalau ada dua benda ni, antara baik dan buruk, salah baik untuk hamba dan fasad untuk hamba dia, maka wajib Allah Ta'ala kena bagi ni salah ni kepada hamba tu, tak boleh fasad ni. Tu kaedah qanun bagi Mu'tazilah. Baik, kalau begitu dia kata, maka harus baginya Ta'ala memperbuat keduanya. Maka pada pandangan kita, tulis di situ, maka harus baginya, bagi Allah Ta'ala memperbuatkan keduanya, iaitu salah dan aslah, dan ketiadaan memperbuatkan keduanya, iaitu salah dan aslah. Jadi maka harus di sini ialah ini pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tulis, takut tak salah faham kan. Ini pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia campur kalam di sini. Dia cerita, dia kata bersalahan bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu wajib atas Allah Ta'ala membuat salah dan aslah. Baik, kita faham dah kan. Maka pandangan kita Ahli Sunnah dalam bab salah dan aslah ni macam mana? Maka harus baginya, bagi Allah Ta'ala, pada pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, memperbuatkan keduanya, itu salah dan aslah, dan kita tidak memperbuatkan. Pandangan kita Ahli Sunnah, kalau ada dua antara dua benda ni, salah dengan fasad, salah dengan aslah, maka Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat Allah Ta'ala harus bagi dia. Dia nak bagi kat hamba dia ni salah pun boleh, dia nak bagi fasad pun boleh. Itu kehendak dia, tidak ada paksaan. Dia nak bagi aslah pun boleh, dia nak bagi salah pun boleh. Baik, kata dia, dan solah itu apa maknanya? Dan solah itu barang yang membetuli fasad. Dan solah itu ialah barang yang membetuli fasad. Barang yang membetuli fasad, iaitu solah ialah perkara yang berlawanan dengan fasad. Fasad lawan dia solah, itu maksudnya.
muqabil dia. Membetuli makna muqabalah, muqabil, lawan dia. Seperti iman contoh dia, iaitu salah. Pada membetuli kufur, iaitu fasad. Kufur itu fasad, iman itu salah. Maka mazhab Mu'tazilah dia kata di antara dua ni dia kena wajib atas Allah Ta'ala bagi iman berbanding dengan fasad tu. Baik. Kemudian dia kata dan sihat membetuli sakit. Contoh yang kedua, sihat pada membetuli sakit. Sihat tu dipanggil salah dan sakit tu dipanggil fasad. Mu'tazilah kata wajib atas Allah Ta'ala bagi sihat berbanding dengan bagi sakit tu. Baik. Dan aslah, apa makna aslah? Aslah ni barang yang membetuli salah, iaitu sesuatu yang aslah ni ialah perkara yang berlawanan dengan salah, mana yang terlebih baik. Contohnya seperti memberi makan akan seorang makanan yang sedap, pada membetuli memberi makan makanan yang tiada sedap. Kita bagi makan dia nasi berani hari-hari berbanding bagi makan nasi ikan kering tambang kiat dengan budu. Yang mana baik? Nasi berani hari-hari baik, dan nasi mandi. Contoh dia, maknanya makanan yang sedap dengan makanan yang tak sedap tu. Maka wajib Allah Ta'ala bagi benda yang baik pada hamba dia, makanan yang sedap tu berbanding dengan makanan yang tak sedap pada pandangan Mu'tazilah. Baik. Dan kata qil, keduanya perkara yang satu. Kata setengah ulama, salah dengan aslah tu perkara yang sama ya, cuma nama yang berbeza, tapi perkara yang sama. Salah, aslah sama, benda yang sama. Itu kata qil, itu qadha'ih lah. Yang mu'tamadnya salah tu lain, ialah salah itu maknanya barang yang membetuli fasad, aslah itu barang yang membetuli salah. Kata dia dan dan bersalahan pula bagi Mu'tazilah. Ini tadi yang pertama. Kita faham daripada akidah yang terakhir ni. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah semua kalau tolak dua sifat takwin dengan sifat sifat idrak tadi serta dengan maknawiyah dia, jadi 20 kan. Akidah yang terakhir iaitu perkara yang harus bagi Allah Ta'ala jadi 21. Campur secara mustahil jadi 41 semua. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Yang masyhur kita faham daripada akidah yang terakhir ni, yang pertama tadi tiada wajib atas Allah Ta'ala buat satu daripada mungkinat, dan tak wajib atas Allah Ta'ala, maknanya tak wajib atas Allah Ta'ala buat salah dan aslah. Maknanya harus Allah Ta'ala buat salah dan aslah pada hamba, dan harus Allah Ta'ala tinggalkan salah dan aslah pada hamba. Bercanggah dengan mazhab Mu'tazilah. Yang kedua pula yang kita faham daripada kata harus bagi Allah Ta'ala memperbuat tiap-tiap mungkin dan meninggalkan dia, bercanggah dengan akidah ni. Kesemua ni akidah yang terakhir ni tujuan dia nak erat Mu'tazilah. Dan nak erat bukan kata Mu'tazilah, nak erat mana-mana fahaman yang bertepatan dengan mazhab Mu'tazilah. Walaupun mazhab Mu'tazilah tak ada dah. Tak semestinya bila tak ada mazhab Mu'tazilah kita tak payah pakai akidah ni, dah. Sekiranya ada akidah yang mirip dengan akidah Mu'tazilah ni, dah ada siap dah akidah kita untuk menolakkan akidah tersebut. Yang kedua dia kata dan bersalahan pula bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu yang kedua ni duduk di bawah kaedah harus bagi Allah Ta'ala buat mungkin ataupun meninggalkan dia. Pegangan kita ni bersalahan dan bercanggah dengan Mu'tazilah pada kata mereka itu wajib atas Allah Ta'ala membangkitkan segala Rasul alaihimussalatu wassalam. Mu'tazilah bila dia pegang kaedah ni, kaedah salah dengan aslah ni, dia kata apa? Dia kata wajib Allah Ta'ala kena bangkit Rasul, kerana dia manfaat bagi hamba dia. Wajib kena bangkit Rasul. Maka itu pandangan Mu'tazilah. Apa pandangan kita? Pandangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah, maka harus baginya Allah Ta'ala tulis sini, maka harus ini pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka harus baginya, bagi Allah Ta'ala membangkitkan mereka itu segala Rasul, dan ketiadaan membangkitkan segala Rasul itu harus bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah cipta manusia
penuh di muka bumi ni, kalau dia tak kehendak nak bangkitkan Rasul di kalangan manusia pun, itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah Ta'ala. Dia buat kita pun mujur dah, boleh makan minum, daripada tak buat kita langsung. Itu kehendak Allah Ta'ala. Baik. Yang kedua lah, tadi yang kedua. Dan bersalahan pula, dia kata, bagi Mu'tazilah yang ketiganya, akidah kita ini bersalahan pula bagi mazhab Mu'tazilah pada menafikan mereka itu akan memperlihat Allah Ta'ala akan zatnya yang maha tinggi, yakni bagi hambanya dalam syurga. Mu'tazilah menafikan Allah Ta'ala akan memperlihatkan akan zatnya yang maha tinggi bagi hambanya dalam syurga esok. Tetapi kita ahli sunnah maka harus bagi Allah Ta'ala, ini mazhab, ini pandangan ahli sunnah, bahawa memperlihat ia Allah Ta'ala akan zatnya, akan hambanya, memperlihat akan hambanya, yakni di dalam syurga. Tulis sikit, di dalam syurga, bukan di luar lah, di dalam syurga nanti. Tetapi tiada jatuh melihatnya di dalam dunia. Itu maknanya situ. Pandangan ahli sunnah wal jamaah harus bagi Allah Ta'ala, bukan wajib lah, harus. Bila kita masuk syurga esok, kalau Allah Ta'ala dia nak perlihatkan zat dia kepada mana-mana hamba yang dia suka, yang dia kehendak, maka dia perlihatkan. Harus bagi dia. Kalau dia tak perlihat pun tak apa, harus sahaja. Bukan serupa dengan Mu'tazilah, dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala tak akan memperlihatkan sama sekali. Itu dia nafi terus. Allah Ta'ala tak akan perlihatkan sama sekali zat yang maha tinggi. Kita tak boleh tengok zat Allah Ta'ala dalam syurga esok. Tetapi mazhab ahli sunnah, dia kata harus Allah Ta'ala memperlihatkan akan zatnya, akan hambanya dalam syurga. Tetapi tiada jatuh melihat, tiada berlaku lihat Allah Ta'ala itu, yakni nampak Allah di dalam dunia. Tiada berlaku melihatnya, yakni nampaknya Allah Ta'ala dalam dunia, melainkan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kecuali bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, satu-satunya insan dalam dunia, sejak daripada zaman Nabi Adam di dalam dunia ni sampailah akhir dunia, Nabi kita saja dapat melihat direct terus zat Allah Ta'ala dalam dunia ni, iaitu pada malam Isra'. Nabi Musa dia cuba, tak boleh, hancur bukit Tur Sina tu, dia pun jatuh pingsan. Tetapi yang dapatnya hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam malam Isra' Mi'raj. Maka telah melihat ia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Allah Subhanahu wa taala dengan kedua mata kepalanya. Bukan dengan mata hati, dengan kedua mata kepala ni. Mata kasar ni di dalam jaga, bukan dengan roh. Ada pendapat yang kata pula Nabi Isra' Mi'raj dengan roh. Itu dhaif. Pendapat yang muktamad ahli sunnah, Nabi Isra' Mi'raj roh dan badan. Nampak Allah Ta'ala pada malam Isra' dengan mata kepala, bukan mata hati. Dengan ketiadaan kaifiat, dia kata melihat akan Allah Ta'ala dengan ketiadaan kaifiat. Dia melihat, dia nampak Allah Ta'ala dengan tak ada kaifiat, cara dan bentuk macam mana, tak yang boleh kita gambarkan dengan akal kita, tak. Mana dengan tidak ada bentuk dan cara yang dapat digambarkan oleh akal, kita tak tahu macam mana. Baik. Dan barang siapa mendakwa, ini satu masalah, barang siapa mendakwa akan melihatnya Allah Ta'ala di dalam jaganya pada dunia lain daripada Nabi SAW, maka tiada syak pada kufur barang siapa tu. Siapa-siapa dakwa dia mengaku dia melihat Allah Ta'ala dalam dunia ni, dia bukan Nabi tak, dia tu mengaku kata semalam aku nampak Tuhan dalam dunia. Dia cerita pada anak murid dia, anak murid dia angkat dia jadi Nabi palsu, cerita dia nampak tu kan. Maka tak syak kufur pada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kufur kalau mazhab Mu'tazilah lagi kufur. Pasal Mu'tazilah kata tak boleh tengok langsung kan. Mazhab kita ahli sunnah wal jamaah hukumnya kufur kerana dia pegang itu. Kerana apa? Sebab apa kufur? Kerana melihat Allah Ta'ala dalam dunia ini
hukum tidak boleh melihat Allah Ta'ala dalam dunia ini ialah telah ijma' oleh ulama. Kalau kita ingkar ijma', hukumnya kufur, kerana menafikan ijma' yang sabit. Jadi tidak melihat Allah Ta'ala dalam dunia ni, tak dapat melihat Allah Ta'ala, tak dapat nampak Allah Ta'ala dalam dunia ni selain pada Nabi kita, itu ijma' ulama', bukan pendapat jumhur dah, ijma'. Hatta Mu'tazilah sendiri, sebab tu dipanggil ijma'. Mu'tazilah kita tak nampak kan, Ahli Sunnah lebih-lebih lagi. Sebab tu apabila kita dakwa kata nampak, hukum jadi kufur. Baik, adapun di dalam tidur, maka tiada khilaf pada harusnya dan jatuhnya. Ini lain. Adapun dalam tidur, jadi adapun melihat ataupun nampak akan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tidur, maka tiada khilaf pada harusnya, tiada berlaku khilaf di kalangan ulama pada harusnya dan jatuhnya. Pada harus melihat Allah Ta'ala dalam kubur dan berlakunya melihat Allah Ta'ala dalam kubur, dalam apa? Dalam mimpi lah. Melihat Allah Ta'ala dalam mimpi harus, dan tiada khilaf pada berlaku. Benda ni berlaku. Jatuh makna berlaku lah. Berlaku melihat Allah Ta'ala dalam mimpi tu. Baik, dan lagi akan dilihat akan dia akan Allah Subhanahu Wa Taala oleh mukminun di dalam akhirah dengan ketiadaan kaifiah. Lagi dia tambah pula, orang mukmin apabila masuk di dalam syurga esok di akhirat dapat memandang dan nampak zat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi dalam syurga dengan ketiadaan kaifiat, dengan tiada kaifiat, dengan tiada cara dan bentuk melihat. Kaifiat ni macam mana? Kita nak tengok kita ni, mata kita di dalam syurga esok, begitu juga Nabi kita, dia melihat dengan mata kasar. Baik, apa sifat-sifat yang boleh apa mata kita tu, ciri-ciri yang dapat dilihat oleh mata kita, macam tu. Itu makna kaifiat tu. Ciri-ciri yang dapat dilihat oleh mata kita, benda yang dapat dikesan oleh mata kita, dan cara melihat, cara mata kita melihat. 3 benda nak kena tahu. Cara mata kita melihat, dan benda yang dapat dilihat oleh mata, apa dia. Jadi maknanya di sini, itu maksud yang kata tiada dengan kaifiat tu. Kita melihat sekarang ni dalam dunia ni dengan kaifiat, yang ni dengan bentuk dan cara tertentu yang khusus bagi wazifah mata kita. Mata kita dia ada ciri-ciri yang tertentu untuk dapat melihat sesuatu. Antaranya kena ada cahaya. Dalam gelap boleh nampak? Tak boleh nampak. Lagi pula benda tu kena dekat, jauh tak nampak. Lagi pula benda tu tak ada, boleh ada penghalang di antara benda yang dilihat dengan mata kita. Kalau tidak, tak nampak juga. Betul tak? Itu semua kaifiat lah. Kemudian nampak depan saja, belakang tak nampak dah. Mata kita bukan 360 darjah dah. Ada 360 darjah dah kan. Mata kita hanya dia punya sudut pandangan dia tu, sudut pandangan kita terhad. Ada binatang yang sudut pandangan dia melebihi 180 darjah. Apa dia? Arnab, burung, ada mata dia boleh kono macam tu kan. Mata dia macam tu, macam ikan sudut pandangannya luas, pasal dia bila duduk dalam ayak, dia panggil cahaya yang masuk tu dia akan terbiah, kemudian dia sudut pandangannya semakin luas. Kalau kita mengaji apa, mengaji fizik kan, siapa mengaji fizik di tempat sains apa, aliran sains, kena tahu tu. Jadi sudut pandangan manusia dia, kita ni tak melebihi 180 darjah, tak melebihi. Boleh nampak tepi ni dengan ekor mata dia, tak orang perasan kan, tak melebihi. Mungkin 180 tu boleh kot, tak apa nak nampak mana, mungkin dah kurang pada 180. Galin Julin orang Julin tu orang Julin pun tak nampak juga, mata lah dia, kita panggil apa,
Mata dia tu bukan juli, dia kiat lah, dia tak boleh ni. Baik. Jadi mata kita ni ciri-ciri dia ada kaifiat yang tertentu. Kemudian benda yang lihat tu benda mesti berwarna. Macam benda-benda yang ada depan kita ni semua warna. Gas tak nampak. Gas mata tak boleh kesan. Batu suara pun rasa tak boleh kesan juga. Dia benda yang berwarna saja boleh dikesan oleh, yang berbentuk dan berwarna boleh dikesan oleh mata. Maka begitu juga kita hanya boleh melihat benda yang depan kita mengikut sudut pandangan lah. Benda belakang tak boleh tengok. Maka zat Allah Ta'ala esok dia tak ada benda-benda ni semua. Bila tak ada ciri-ciri ni, mata kita tak boleh kesan. Bila tak ada ciri-ciri ni, bila tak ada ciri-ciri tak boleh kesan. Sebab tu dia kata kita melihat ataupun nampak Allah Ta'ala dengan mata kepala dengan tiada kaifiat. Sebab tu dia kait dengan tiada kaifiat supaya kita tak jadi keliru. Cukup kita nampak Allah Ta'ala tu balik depan saja. Mana Allah Ta'ala besar tu lah. Mana Allah Ta'ala ada pihak depan saja, belakang tak ada. Betul tak? Ataupun tentu berwarna, dia akan fikir macam-macam, akan membawa kepada zat Allah Ta'ala tu macam baru. Sebab tu dia kata dengan tiada kaifiat. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Ta'ala, nampak Allah Ta'ala dalam malam Isra' Mi'raj itu dengan tiada kaifiah. Baik. Dan setengah daripada mumkinat, dia kata, ialah segala perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Ini perkara penting dalam mazhab, dalam perbahasan ilmu tauhid. Di antara benda mumkinat yang masuk di bawah perkara harus tadi, harus bagi Allah Ta'ala memperbuat tiap-tiap mungkin dan juga meninggalkan perbuatnya. Maka masuk dalam jumlah mungkinat ni perbuatan kita. Kita ni pun benda mungkin juga kan. Perbuatan kita pun benda mungkin. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kamu tu mungkin juga, dan menjadikan ma ta'malun, amal kamu. Ma tu masdariyah, kita takwil jadi wa amalakum. Wallahu khalaqakum wa amalakum. i'rab ma tu jadi ma masdariyah kan. Jadi Allah Ta'ala jadikan kamu dan juga amal kamu. Itu dalil dan bukti bagi ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan Allah Ta'ala menjadikan perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Berbeza dengan mazhab Mu'tazilah. Baik. Jadi di antara mumkinat ialah perbuatan hamba. Bukan kata kita saja benda mungkin. Perbuatan yang kita buat ni dalam dunia ni pun termasuk mumkinat. Benda mungkin yang harus bagi Allah Ta'ala jadikan dia, dan harus bagi Allah Ta'ala tidak menjadikan dia. Baik. Dia kata dan setengah daripada mumkinat, jadi di antara perkara-perkara mungkin yang banyak ni ialah segala perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Dia kata perbuatan hamba yang ikhtiariyah, nak keluarkan perbuatan hamba yang ittirariyah. Kata hamba yang ikhtiariyah ni kata yang bentuknya terbit daripada kemahuan hati kita, yang dinamakan sebagai ikhtiar. Usaha ikhtiar kita panggil. Ikhtiar usaha tu lah. Kita nak usaha, kita kena ikhtiar dulu. Ikhtiar ni makna pilih. Bukan ikhtiar nak pergi cari benda, bukan mana tu. Ikhtiar makna pilih hati kita, nak buat benda ni ataupun tidak. Nak pilih yang ni ke ataupun yang ni. Nak pilih yang baik ke yang buruk. Jadi maknanya perbuatan yang berbentuk ikhtiariyah. Itu masuk dalam mumkinat yang dibahaskan di sini. Dia ada perbuatan ittirariyah. Ini tak termasuk di sini. Macam mana perbuatan ittirariyah ni? Perbuatan yang bentuknya terpaksa, bukan pilih hati kita. Contoh orang ada penyakit Parkinson kan, ketak tangan. Dia bukan boleh kontrol tangan ketak. Kalau dia semayang sah tak semayang dia? Sah. Pasal dia bukan ikhtiariyah semayang dia. Syarat gerak tu ikhtiariyah, bukan ittirariyah. Sah no? Jadi orang yang perbuatannya bukan daripada pilih hati dia, dipanggil ittirariyah. Baik. Maka telah berlaku padanya tiga mazhab. Pada perbuatan hamba yang ikhtiariyah ini ada tiga pandangan, tiga mazhab daripada kumpulan mutakallimin dalam perbahasan ilmu usuluddin, dalam
ulama, di kalangan ulama mutakallimin, perbahasan tentang perbuatan hamba yang ikhtiariyah ini ada 3 mazhab daripada kalangan mutakallimin. Baik, yang pertamanya mazhab Ahlus Sunnah. Apa pandangan mazhab Ahlus Sunnah tentang perbuatan hamba yang ikhtiariyah ni? Dia kata iaitu bahawa tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari itu melainkan usaha jua. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbuatan ikhtiariyah kita ni tidak ada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari itu melainkan usaha jua. Dia semata-mata usaha, bukan memberi bekas dah. Bila disebut hamba tu perbuatan ikhtiarinya hanya usaha. Usaha tu yang tak beri bekas, yang diibarat dengan muqaranah, yakni menyertai kudrat hamba dengan perkara yang nak dilakukan. Menyertai kudrat hamba dengan perkara yang nak dilakukan. Contohnya, itu saja usaha, takat tu ya. Contoh dia apa? Kita ambil limau, kita ambil pisau, kita letak limau, kita letak pisau di situ. Ini dia panggil usaha. Yang nak memutuskan limau bukan kita, bukan pisau hak kita letak di limau tu. Yang nak memutuskan ialah Allah Ta'ala. Pada waktu kita letak kudrat kita ambil pisau, kita ambil limau, kita pergi letak pisau, tu saja kudrat kita. Usaha tak tu? Usaha. Mula dengan ikhtiar lah. Mula dengan ikhtiar kita, pilih hati kita. Ada dia pergi dengan tak ada ikhtiar, tak pilih, tak tahu pergi pegang pisau, tak ada. Dia tentulah nak bahasa lapang makan limau, pergi cari pisau. Cari pisau, ikhtiar dia kena potong dengan pisau. Limau ni misalnya, dia ambil pisau. Ikhtiar dia tak? Antara nak pisau ni nak ambil tak ambil, dia pilih nak ambil ke tak ambil pisau, nak pegang ke tak pegang. Pegang ambil pisau. Limau pun antara nak pegang ke tak pegang, nak letak ke tak letak. Dia ambil limau, letak, tu dia pilih untuk letak. Kemudian untuk letak pisau di tu pun pilih pula. Itu lah, cuma kita tak atok lah, kita dah jadi biasa kan. Dia letak di situ, tang nak putih tu. Itu bukan kerja kita dah. Kerja kita takat tu saja. Itu yang diibarat dengan muqaranah, ataupun menyertai kudrat hamba dengan perkara yang nak dilakukan oleh hamba tu, potong tu. Pada waktu putih itu, di situ dikatakan menyertai kudrat Allah Ta'ala dengan kudrat hamba. Kita letak menyertai kudrat hamba ni, waktu letak tu menyertailah kudrat Allah Ta'ala dengan kudrat hamba. Sebelum tu kudrat Allah Ta'ala dia hanya jadikan usaha kita. Kudrat Allah Ta'ala yang nak memutuskan tu, yang nak beri bekas tu. Bila letak di limau, maka menyertailah kudrat Allah Ta'ala yang memberi bekas dengan kudrat hamba yang usaha saja. Kita letak saja, kemudian yang beri bekas Allah Ta'ala. Yang kena faham tu. Yang beri bekas, yang memutuskan tu Allah Ta'ala. Kita tak ada dah. Kita usaha takat tu ya. Tak habis hak kita. Lepas tu main ni wazifah kudrat Allah Ta'ala. Takat tu saja hak kita. Baik. Itu yang dinamakan sebagai usaha dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau begitu, dia kata tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari melainkan usaha jua, maka tiada dikerasi akan dia, akan hamba pada perbuatan itu. Bila hamba tu boleh pilih, kemudian dia usaha buat yang tak memberi bekas, maka dia tidak dikerasi, tidak dipaksa pada perbuatan itu. Baik. Macam mana contoh yang kata paksa dikerasi ni? Dia buat contoh, dia kata seperti barang yang berkata akan dia, seperti barang yang berkata akan dia, bukan contoh lah sini ya. Seperti barang yang berkata akan dia akan dikerasi pada perbuatan itu, ataupun dia seperti barang yang berkata akan dia akan barang tersebut oleh taifah yang dinamakan sebagai Jabariyah. Dinamakan sebagai Jabariyah. Baik. Apa pandangan Jabariyah tentang perbuatan hamba yang ikhtiariyah ni? Dia kata, dan tiada hamba itu yang menjadi akan dia
akan perbuatan yang ikhtiari. Dan tiada juga hamba itu yang menjadikannya seperti yang berkata oleh Mu'tazilah. Okey, ini dia nak ada buat rumusan. Kita baca balik. Dia kata seperti barang yang berkata akan dia oleh taifah yang dinamakan Jabariyah. Jadi dikerasikan akan hamba itu pada perbuatan. Mana hamba tu perbuatan yang dia buat tu terpaksa. Maka Jabariyah kata hamba ni majbur zahiran wa batinan. Hamba ini terpaksa dikerasi pada zahir dan batin pada perbuatannya. Dia turut dia nak nak pilih tak boleh. Dia tak ada kebebasan untuk memilih dan kebebasan untuk berusaha. Bagi mazhab ahli sunnah wal jamaah, dia seolah-olahnya berada dalam keadaan dikontrol. Itu mazhab Jabariyah. Dan begitu juga, dan tiada hamba itu yang menjadikan dia. Dan tiada hamba itu yang menjadikan dia. Yang ni mazhab kita lah ni. Mazhab kita. Dia kata maka tiada dikerasi akan dia. Maksud daripada tiada hamba pada bagi perbuatan yang ikhtiar itu melainkan usaha. Maksud dia apa? Maksudnya tiada dikerasi akan dia pada perbuatan. Tamanya tiada dipaksa. Mazhab kita ahli sunnah jamaah, bila kita ada kebebasan untuk memilih. Kita nak faham manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam bab ni, bila disebut tiada bagi hamba itu perbuatan yang ikhtiari melainkan usaha, maknanya Allah Ta'ala bagi pada kita kebebasan untuk memilih dan kebebasan untuk usaha. Kita faham? Kebebasan untuk memilih dan usaha ada pada hamba ni, pada perbuatan yang ikhtiari. Bila ada kebebasan, maka kita tidak dikerasi. Dia kata maka tiada dikerasi akan dia, akan hamba tu tidak dipaksa akan hamba pada perbuatannya. Seperti barang yang berkata akan dia, akan barang tersebut oleh taifah yang dinamakan sebagai Jabariyah. Jabariyah dia kata hamba ni terpaksa, dipaksa pada perbuatannya, dikerasi pada perbuatannya. Baik, dan juga mazhab kita ahli sunnah wal jamaah, kita diberi kebebasan untuk memilih, tapi bukan mencipta. Kita diberi kebebasan oleh Allah Ta'ala untuk memilih apa yang kita nak buat. Dia bagi kita pilih. Kemudian kalau kita pilih yang baik, selamat kita. Kalau pilih yang buruk, tentulah neraka. Sebab ada syurga neraka kerana ada kebebasan memilih ni lah. Baik, bila ada macam tu, kebebasan kita tu hanya memilih dan usaha, bukan mencipta dah. Maka dia kata dan tiada hamba itu yang menjadikan dia akan perbuatan yang ikhtiari. Mazhab kita kebebasan hanya untuk usaha dan memilih, bukan kebebasan untuk mencipta perbuatan kita sendiri. Itu manhaj kita. Seperti yang berkata akan dia oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata hamba ini mencipta ataupun menjadikan perbuatan dia sendiri, tak sangkut paut dengan Allah Ta'ala. Jadi macam tu. Baik. Jadi yang kedua, mazhab yang kedua dia kata mazhab Jabariyah. Mazhab Jabariyah ini iaitu tiada bagi hamba itu usaha sama sekali. Manhaj Jabariyah tak ada apa, tak ada kebebasan langsung. Mazhab Jabariyah ni macam duma, macam apa? Apa nama? Boneka. Arab panggil duma kan? Tak? Duma. Boneka tu lah, macam patung tali tu. Macam tu. Ada pentas tu, ada patung tu, tangkap tangan, angkat kaki dengan tali apa dah, orang main dekat atas tu, boneka tu. Baik. Jadi mazhab Jabariyah dia kata tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Tak ada usaha sekali-kali. Tak ada kebebasan untuk memilih dan usaha. Bahkan ia majbur, bahkan ia dipaksa. Yang ni artinya dikerasi, dikontrol, dikerasi, dipaksa. Seperti satu bulu yang bergantung pada hawa ini, pada udara, ditiupkan dia oleh angin betapa kehendaknya. Bandingannya hamba ni pada mazhab Jabariyah ni seolah-olah macam bulu yang berada pada udara yang ditiup oleh angin betapa kehendak. Kalau kehendak angin nak tiup ke barat, barat, ke timur, timur, utara, utara, selatan, selatan.
bagai layang-layang yang putus talinya. Bahasa Melayu kita, betul tak? Putus tali, ikutlah dia nak pergi mana. Angin nak bawa pergi utara ke, nak pergi selatan ke, kiri kanan. Begitulah nasib bagi orang kata apa, hamba yang pada pandangan mazhab Jabariyah ni. Baik, yang ketiganya dia kata mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah iaitu bahawasanya hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari. Mu'tazilah dia kata hamba ni Allah Ta'ala bagi, bukan kata ni lebih pada hak tu, hak ahli sunnah ni. Mazhab atau Mu'tazilah, manhaj dia kata dalam bab hamba, perbuatan hamba yang ikhtiariah, hamba tu diberi kebebasan untuk mencipta perbuatan dirinya sendiri yang ikhtiari. Tetapi dia kata dengan kudrat yang dijadikan akan dia, akan kudrat tu oleh Allah Ta'ala pada diri dia, pada diri hamba. Tentu saja selamat Mu'tazilah ni tak jadi kapiang. Kalau tidak kapiang Mu'tazilah, kerana ada syibih takwil di sini. Dia kata apa? Dia kata walaupun hamba itu ada kebebasan untuk menjadikan perbuatan, mencipta perbuatan diri dia sendiri, menjadikan perbuatan diri sendiri, tetapi dia bentuk perbuatan diri dia tu dengan kudrat yang Allah Ta'ala jadi pada diri hamba tu. Maknanya apa? Kalau Apple tadi, iPhone orang tua buat Apple tadi dengan pisau tu, Mu'tazilah kata apa? Mu'tazilah kata hamba pisau tu lah, pisau ni hamba juga lah, dianggap macam tu. Pisau tu lah yang memutuskan apple tu, tetapi dengan kuah yang ada pada pisau, kuah yang Allah Ta'ala cipta pada pisau tu. Hamba lah yang mencederakan musuhnya. Misalnya tuan hamba ni dia cederakan musuh, yang mencederakan tu hakikatnya Allah Ta'ala. Kalau mazhab kita hanya usaha saja tumbuh, yang mencederakan Allah Ta'ala. Tapi tak, Allah Ta'ala jadikan kuah pada penumbuk dia ni sampai dia cedera. Pada mazhab Mu'tazilah, di situ saja Mu'tazilah tak jadi kufur, dia hanya jadi fasik dan mubtadi'. Baik, adapun Jabariyah dia jadi kufur lah dengan sebab tu. Baik, dia kata dan oleh mazhab ahli sunnah, perbetul sikit bukan oleh, dan adalah, itu salah jatuh dia punya salah cetak, ubah dan oleh, ubah kepada adalah. Dan adalah mazhab ahli sunnah itu pertengahan, wasatiyah. Betul tak wasatiyah orang sebut? Kau salah. Mazhab ahli sunnah tu dia wasatiyah, ya, pertengahan. Dan seolah-olahnya dikeluarkan antara darah dan tahi, dia kata, dan tahi. Dikeluarkan mazhab ahli sunnah tu di antara darah dengan tahi. Hal keadaannya laban dan bersih, dia kata. Laban ni susu yang jadi daripada dalam perut dalam lembu kebau ni, susu yang terbentuk dalam dalam badan lembu kebau, dia jadi daripada, dia sebenarnya susu ni dia di antara darah dengan tahi. Dia daripada sumber juga makanan yang kita makan tu, dia akan jadi waimah jadi darah, jadi susu, atau yang selebih dia tu dia akan jadi, dikumuhkan jadi bahan-bahan perkumuhan ataupun tahi. Dia panggil bahan perkumuhan tu bahasa sains. Nampak ni sikit sopan sikit. Jadi tahi lah, senang. Jadi maknanya ahli sunnah wal jamaah, dia nak cerita apa? Dia nak buat perbandingan. Dia nak buat perbandingan mazhab Jabariyah ni macam tahi, mazhab Mu'tazilah ni macam darah, sama-sama najis. Cuma Mu'tazilah ni elok sikit, dia darah boleh guna juga, tahi ni tak uang. Baik, keluar di tengah-tengah tu laban dan bersih, iaitu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dia nak buat perbandingan macam tu, perbandingan
kebenaran yang berada pada mazhab ahli sunnah. Mazhab ahli sunnah ni pada bab af'al ibad al-ikhtiyariyah, perbuatan hamba yang ikhtiyariyah ni, dia wasatiyah. Dia bukan menjadikan, bukan dia berpegang kepada hamba tu majbur, dipaksa, tak ada kebebasan langsung, dan bukan hamba tu lebih kebebasan sampai mencipta ataupun membentuk perbuatan dia sendiri. Tak, dia duduk tengah-tengah. Hamba dia ada usaha dan ikhtiar dia, takat tu ya. Jadi itulah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, dibandingkan ahli sunnah ni macam susu dan yang bersih yang terjadi daripada darah yang berada yang dikeluarkan di antara darah dan tahi. Jadi macam tu. Baik, dia kata dan wajib bagi segala rasul alaihi wassalatu wassalam 4 perkara. Kemudian masuk kepada bahagian kedua daripada ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, iaitu akidah yang berkaitan dengan rasul. Dia ilmu tauhid ni dia ada 2 bahagian. Akidah yang berkaitan dengan ketuhanan, akidah yang berkaitan dengan rasul, dan tawabi' dia, iaitu perkara-perkara yang dicerita oleh rasul daripada perkara gaib dan hari-hari kebangkitan, mizan dan sebagainya, perkara yang akan berlaku pada hari kiamat esok. Ini kita masuk bahagian yang kedua. Jadi kita berhenti di sini dulu, insya-Allah kita sambung pada minggu depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.